Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Allah wa tamim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang hormati seluruh kursi majlis, para asatizah, masuk hari ini saya jemput khas bahagian dana, Abang Jam. Siapa nama dia? Allahu Akbar. Bodyguard dia, Kak Ayu, Kak Zaidah. Raja lama kita pun datang juga, Abang Apple lagi ni malam ni nak kasidah, Raja Banin dan banyak yang saya kasih sekalian. Dan juga kepada baby kuning kita baru balik 3 tahun merantau, Baby kuning kita tu yang cala-cala bala balik tu, Banyak pengalaman dia tu. Daripada Keratung dengan cerita. Daripada Palu Timur, baby kuning balik. Allahu Akbar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Besok hari kemerdekaan. Khas tajuk dia kemerdekaan dalam Islam. Tajuk dia ni. Mungkin masuk SPM tahun ni, manalah tahu kan. Kemerdekaan dalam Islam. Setiap negara yang merdeka menyambut hari kemerdekaannya 1 hari dalam setahun. Saya ingat kalau India 10 tahun awal lebih kita, 1947. Malaysia 1957. Singapura tahun 1963. Merdeka, hari merdekanya. Merdeka daripada mana? Merdeka daripada penjajahan. Malaysia, negara kita ini dijajah lebih kurang, kalau masuk dalam Portugis, 456 tahun dijajah. So akhirnya tahun 1957, dengan keluar air mata darah, dengan nyawa, dengan keringat, datuk nenek kita dulu berjuang mempertahankan negara kita. Akhirnya kita merdeka tahun 1957. Apakah makna merdeka pada diri kita ini? Kita lahir anak merdeka, kita tak tahu apa makna. Dan kita yang Ustaz Jamal sebut pada awal tadi, apa dia kata? Mat kilau. Kepalanya botak berkilau kah? Atau kerisnya berkilau kah? Atau padangnya berkilau? Atau hatinya yang berkilau? Pernah dengar Datuk Bahaman, Datuk Gajah, Datuk Maharaja Lela yang dibunuh? Tok Janggut, Mak Saleh? Semua pejuang-pejuang kemerdekaan. Sebelum kita lahir semua yang ada IC kat sini, aku paling tua, saya 1992. Lepas merdeka juga. Kita generasi lepas merdeka. Generasi sebelum merdeka je berjuang, tak tahu macam mana. Saya ingat Mak Saudara Ustaz kata, masa dia lahir itu lari di Jepun datang. Mereka lahir tengah-tengah mengkuang. Tahu tak mengkuang? Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang Tuan mengkuang layu. Mengkuang ini pokok yang berduri, yang buat tikar tu. Lahir dalam mengkuang dengan duri-duri, cala-cala. Lari daripada Jepun. Tak tahu merdeka, Mak. Orang cakap pasal merdeka senyum biasa. Merdeka lah. Apa makna merdeka? Apa itu merdeka? Di mana kita ambil perkataan merdeka itu? Tanya Jana saya tanya tadi. Tak tahu dia. Merdeka itu asal dari perkataan Sanskrit. Marhadika. Kalau A ujung syurga, neraka, perwira, semuanya itu bahasa-bahasa Sanskrit. Bahasa Sanskrit ini dituturkan di Mohenjo-daro Harappa dulu, yang ambil sejarah tahu. Di India, Pakistan tu. Lebih kurang 5,000 tahun sebelum Masihi dulu. Bahasa itu dipakai. So, Mahadika ini maksudnya keagungan. Maksudnya keemasan. Maksudnya kekuasaan. Itu Mahadika. Lawan merdeka ini jajah. Lawan merdeka ini hamba. Kita dijajah sejak 1511. Kerajaan Islam Melayu Melaka 100 tahun aja umur dia. Jatuh.
jatuh di tangan Portugis. Portugis serang 2 kali, tak berjaya. Ya, kali ketiga dia berjaya. Berjaya dengan Portugis tak kuat. Orang Melayu dulu pun ada meriam juga. Bukan ada keris saja, ada meriam. Tetapi kemerdekaan, tanah, kekuasaan, keagungan Sultan Melayu Melaka itu jatuh kerana adanya petualang-petualang dalam negara Melaka itu sendiri. Kamu dengar tak? Aku punya semangat, kau cakap itu mati semangat aku. Sunat aku. Dah sunat belum? Dah sunat belum? Memang harus disunat. Abang Zuhari ambil kapak. Berani takut. Merdeka. Awak bayangkan daripada 1511, 1957, datuk nenek moyang raya itu dijajah. Bila merdeka saja saya teringat satu cerita yang paling mengerikan, Bosnia Herzegovina. Ustaz baca itu menggigil, menitik air mata, takut bila askar Bosnia dijajah oleh askar Serbia. Mereka asalnya satu negeri. Penghapusan etnik masa itu. Apabila berlaku saja penjajahan, Bosnia itu perempuan-perempuannya ditangkap, laki-laki pun ditangkap. Apa dia buat tahu tak? Bila kena jajah ini. Kalau boleh jangan berlaku pada diri kita, jangan berlaku pada negara kita. Ustaz ulang lagi sekali ini. Iaitu perempuannya ditangkap, dikurung setiap satu bilik dan dirogol setiap malam sampai mengandung. Apabila mengandung perempuan itu, dia akan bawa dibaringkan di atas meja ini. Askar-askar Serbia jadi akan bertaruh, berjudi supaya meneka anak lelaki kah, anak perempuan kah dalam perut perempuan yang dirogol ini. Cuba bayangkan kalau berlaku pada adik kita, pada kakak kita, pada mak kita. Takut tak kita? Berlaku pada awak. Maka perempuan tadi akan ditoreh, ditikam perutnya, terus dibuka dan ditengok lelaki atau perempuan. Kalau lelaki maka yang lelaki akan menang. Kalau perempuan, yang perempuan akan menang. Apa jadi pada ibu dan bayi itu? Itu anak orang Islam. Bosnia itu majoritinya Islam. Yang lelaki pula akan dirantai kakinya di kanan dan di kiri. Lori askar akan tarik satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Tarik sampai putus dua lelaki itu. Apa jadi pada awak? Apa perasaan awak kalau jadi pada itu? Maka timbullah kubur-kubur besar sampai sekarang masih dicari di Bosnia Herzegovina. Itulah akibatnya kalau kita dijajah. Kalau kita dijajah. Ustaz masih ingat cerita zaman bintang 3 Jepun dulu. Datuk moyang kita. Apabila dijajah saja, siapa yang cenderung kepada Jepun, polis Cina-Cina ni akan tangkap. Tangkap, diikat pada pokok getah. Apa dia buat? Diseksa macam mana? Segerap getah tu dibakar atas kepala, menitik satu-satu api tu jatuh sampai mati. Menyerit. Itu kalau kita dijajah. Nakkah kita dijajah kali kedua? Cukuplah apa yang sudah terjadi. Ustaz harap kamu kena sedar bahawa penjajahan ini memang menakutkan. Sebab mereka boleh buat apa sahaja. Sayangilah negara kita ini. Sayang sungguh-sungguh, bukan main-main. Sebab itu, bila kita merdeka sahaja, Tengku Nur Rahman mengucapkan kemerdekaan kali pertama di mana? Di Padang Pahlawan, Melaka. Dia turun saja, dia terus melaungkan kemerdekaan. Berapa kali? 7 kali. Merdeka! 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 7 kali lamanya. Dan ramai yang menangis masa itu. Kerana tak sangka bahawa kita ini merdeka. Sebab apa? Penjajah meletakkan, bila kita dijajah saja, penjajah meletakkan satu label pada diri kita ini. Bahawasanya kita ini bodoh. Kita ini tidak boleh maju. Kita ini akan dijajah selama-lamanya. Orang Melayu cuma boleh jadi pion saja. Tahu pion? Mengantar surat tu. Sedihnya. Sebab itu janganlah kita dijajah. Kita kena bebaskan diri kita ini bersebarang penjajahan. Ustaz yang sangat ini takut berlaku kali kedua. Tahun masa pilihan raya PRI 14. Ni politik dah ni. Hampir terjadi kali kedua. Orang hati orang Islam dihiris setiap hari. Ingat tak apa berlaku? Menyesallah mereka yang mengangkat itu hari. Hari-hari dihiris.
Tabung haji dijual, khazanah dijual, semua harta dijual, kasarnya tak ada duit. Alasan tak ada duit. Semua tanah reserve Melayu habis, semua kena ambil. Alhamdulillah masih ada segelintir orang Melayu yang sayangkan tanah ni. Dan kita sebagai pengamal Quran, kita sebagai orang yang mengamalkan Quran, kita nak duduk di barisan hadapan sekiranya berlaku apa-apa terhadap negara kita ini. Sebab bila nasi dah jadi bubur, tak boleh buat apa lagi. Kemerdekaan sebenar dia, saya nak bacakan sikit sini kemerdekaan sebenar. Ayat ini ada. Kemerdekaan sebenar ini ialah yang dibacakan oleh kemerdekaan menurut Islam. Boleh difahami daripada kata-kata Rubai bin Amir ketika pertama Panglima Tentera Rom yang bernama Rostom. Ini terkenal sangat ini. Bahawasanya dia menyatakan Allah mengutuskan kami orang-orang Islam untuk kami merdekakan manusia. Dengar, untuk kami merdekakan manusia daripada mengabdikan diri sesama manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kezaliman agama kepada keadilan Islam dan daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Dengar tak? Ini dikatakan oleh seorang panglima Islam pada Rostom, panglima Rom. Membebaskan diri daripada pengabdian penyembahan sesama manusia kepada pengabdian total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merdeka sebenarnya. Kita mestilah merdeka. Pertama sekali merdeka daripada minda kita merdeka. Minda perdana daripada minda ke dana. Minda perdana. Perdana. Jangan jadi minda ke dana. Tak mau maju. Cukuplah apa nak jadi-jadilah. Engkau buatlah dululah. Yang apa aku dah akan miskin macam mana? Aku tak boleh hafal Quran macam mana? Tidak. Minda perdana ini orang yang cerdik. Yang dia kata orang yang cerdik ini, orang yang pandai ini sentiasa memberikan cadangan. Orang yang nak berjaya ini sentiasa memberikan cadangan. Orang yang gagal ini sentiasa memberikan alasan. Orang yang cerdik, orang yang ingin berjaya sentiasa memberikan cadangan. Macam ini Ustaz, macam ini Ustaz, macam ini Ustaz. Orang yang nak gagal ini, orang yang gagal ini, orang yang sentiasa memberikan alasan. Tak boleh, letih Ustaz, mengantuk Ustaz, malam tadi tak tidur Ustaz, susah Ustaz. Lemah Ustaz, saya demam Ustaz, saya semput Ustaz, saya sakit Ustaz. Tak mau. Orang yang nak berjaya ini beri cadangan. Begini. Ini orang yang berjaya. Dan orang yang berjaya ini selalu saya cakap, orang yang pandai ini ialah orang yang sentiasa ada masa. Betul tak? Dia sibuk. Dia banyak tugas nak buat. Banyak kerja nak buat. Tetapi sentiasa ada masa. Orang yang tak berjaya, orang yang tak cerdik ini, dia tak sibuk. Duduk dilihat kerja. Tak ada masalah pun. Tak ada kerja pun. Tetapi sentiasa tak ada masa. Tak sebenarnya tu pun tak ada masa. Kenapa? Saya sibuk Ustaz. Tak sibuk pun. Orang yang berjaya ini, bijak ini, boleh lawat. Dah tengok mak dah bulan ni? Belum Ustaz. Sibuk dengan kerja. Allah tarik masa kat kita. Orang cerdik ini sentiasa ada masa. Tu abang jam. Seminggu 2 kali, 3 kali. Kena ambil darah. Ada masa. Untuk pergi tadi baru beri pemanis, taman yayasan, kutip tabung kita. Tolong belakang kita tu 4 orang. Baijam and his bodyguard, Kak Ayu, Kak Anem. Ustaz hormat dia orang. Sentiasa ada masa. Ada anak, ada isteri, ada suami. Nak masak juga. Kita baca Quran, celik baca Quran. Nasi hantar, makan hantar. Masak, tu dah siap dah tu. Makan tengah hari. Tapi baca Quran, tak ada masa Ustaz. Main futsal ada masa. Barbecue ada masa. Dating ada masa. Balin mesej hari Sabtu, jawab hari Jumaat. Ada masa. Seminggu masanya. Ada tipu 2 handset, tipu. Kena ingat, kita mesti mempunyai minda perdana, bukan minda kedana. Bebaskan, merdekakan diri kita daripada cekaman penjajah. Pertama, fizikal kita. Pertahankan kemerdekaan kita ini. 1. Yang kedua, pertahankan jangan dijajah minda kita. Memang hari ini nyawa ni. Jangan sampai kamu jadi hamba benda ni. Kalau tidur awak teringat benda ini, mana awak jadi hamba dah tu.
tinggalkan. Contoh baca Nasrul Hakim, Ustaz puji dia. Walaupun payah nak hafal Quran 30 juzuk, tapi akhirnya dia apa? Dia tinggalkan benda maut ni, lulus 30 juzuk. Ingat, selagi kamu pegang benda ni, kamu takkan berjaya. Sampai bila-bila. So, ini hantu paling besar yang dibuat oleh penjajah. Minda kamu terletak dalam benda yang kecil ni. Kamu duduk dalam benda ni. Memang dicipta khas untuk kamu orang Islam, duduk dalam ni, jangan keluar pada benda ni. Kamu nak merdeka daripada benda tu. Merdeka daripada benda gadget ni. Merdeka, jangan balik rumah, duduk dalam bilik, pegang ni. 10 hari cuti, 10 hari dalam bilik. Makan pun ikut pintu, ikut tingkap. Pegang ni. Besok nak balik asrama, baru balik keluar tengok mak balik. Ini orang yang kenyang dijajah. Dijajah cara moden. Kalau boleh balik rumah, mak simpan benda ni. Mak, ayah pegang benda ni. Abang pegang benda ni. Kakak pegang benda ni. Apa pasal? Saya nak berkhidmat dengan mak dan ayah sepanjang cuti ni. Sebab 3 bulan saya tak balik. Saya nak tengok muka mak 10 hari. Berkhidmat dengan ibu 10 hari. Berkhidmat dengan Nabi, dengan ayah, dengan walid 10 hari. Ikut mana dia pergi. Kalau perempuan, ikut dia masak ke apa ke ikut. Tinggalkan benda maut ni. Ini tidak. Duduk asrama, dengan duduk rumah, super. Baik, jangan balik, mak dia kata. Kenapa? Sampai rumah, pegang handset. Basuh baju pun tidak, makan pun tidak, basuh pinggan pun tidak, apa pun tak guna. Ini orang yang dijajah. Dijajah oleh penjajah. Kamu duduk dalam handset yang kecil ni. Tak bongok ke nama dia? Bebaskan diri awak sempena bulan merdeka ini dengan handset gadget malaikat maut ni. Kalau di sana di Indonesia ada satu hari nama dia hari menghancurkan handset. Dia ambil handset, tum. Semua jadi tengok, jadi saksi. Ustaz tak sampai situlah. Dunia kita dunia handset. Ustaz bagi tengok seminggu sekali. Seminggu sekali pun dan buat maksiat. Seminggu sekali pun sempat juga mesej. 2 handset simpan, 1 handset bagi, 1 handset pegang. Kan? Sempat juga tengok video lucah. Sempat juga. Nak buat macam mana lagi? Maksudnya kamu masih tak merdeka lagi. British tinggalkan negara kita, dia tinggalkan benda ni. Berjanjilah depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berjanji depan ALP Asatizah ini. Aku balik nanti, aku akan tak pegang benda ni. Kalau pegang kamu sekali-sekali saja. Saya akan berkhidmat dengan walid saya, berkhidmat dengan ibu saya, mak saya. 3 bulan tak jumpa, tapi jumpa sekejap, masuk bilik, terus. Apa nak jadi kita ni? Kita ni jadi apa sebenarnya? Nak merdeka ke tak nak merdeka? Merdekakanlah minda kamu daripada dijajah oleh penjajah. Jadilah minda perdana, bukan minda kedana. Jangan sampai kita kata selipar pun Jepun buat. Tak ada benda orang Melayu buat. Selipar tu pun Jepun buat. Selipar Jepun. Apa lagi kita buat? Kita ada baju Melayu satu. Baju Melayu tak berseluar pula, seluar Melayu tak ada. Orang Melayu pakai baju saya telanjang. Bawah tu buka, terburai. Ingat, dan merdeka ini seterusnya ialah merdekakanlah diri kita ini daripada perhambaan sesama manusia dengan kekufuran. Merdekakan semua ni. Merdekakan diri kita dengan berjamaah sesama manusia. Tak mau lagi. Kita hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar tahfiz dan mengamalkan Al-Quran. Akidah kita mesti akidah prima. Akidah kita akidah terbaik. Kita hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain kita tak takut dah. Kalau ada seruan jihad lepas ini, kita nombor 1 akan ke depan. Ini tabatan. Inilah dia katakan pelajar tahfiz. Yang akidah dia akidah prima. Jangan pelajar tahfiz akidah dia akidah WeChat, gadget, akidah handset. Kita habiskan duit beribu-ribu kerana benda kecil ini, tetapi gunanya untuk bermaksiat. Apa gunanya? Lepas tu benda ni kita hafal Quran, baca Quran, tengok hadis, tengok ceramah. Dan alhamdulillah. Bebaskan minda kamu. Dan juga kita bebaskan minda kita daripada segala sifat mazmumah.
Sifat-sifat tercela itu. Mengumpat, sombong, riak, bangga diri. Buang semua. 7 sifat mazmumah itu buang. Dan masuklah sifat-sifat mahmudah. Bebaskan diri kamu segala sifat-sifat mazmumah. Masukkan sifat mahmudah. Kita jadi makhluk, kita jadi hamba Allah. Ingat, kita merdeka ini merdeka daripada manusia. Tetapi kita bukan merdeka daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramai kita ni, pemimpin negara kita pun. Ni 4 dinding. Petangga kena tangkap, minta maaf. Kita merdeka. Kita lupa ingat yang merdeka ini bukan merdeka daripada Allah. Kita merdeka daripada sesama manusia. Ramai pemimpin dunia sekarang ini, termasuk Malaysia ini, bila merdeka saja, lebih dahsyat daripada penjajah. Dia curi duit rakyat sampai beribu-ribu juta. British, penjajah Belanda, penjajah Jepun, memang dia ambil harta Malaysia ini, ambil harta yang dijajah, bawa jumpa raja mereka. Mereka taat pada raja dia, tunjuk pada raja dia. Ini yang kita bawa, yang kita jajah. Alhamdulillah, dia taat kepada raja dia. Tetapi bila bangsa sendiri memperintah negara kita, apa dia buat? Mereka bertambah kaya berjuta-juta, rakyat bertambah miskin. Contoh dia Angola, contoh dia Sri Lanka. Tunggu bankrupt je tu. Contoh dia Malaysia, hampir-hampir itu lagi. Hampir-hampir bankrupt. Kenapa kita seronok sangat ini? Kenapa? Kerana mereka tidak ada satu benda sahaja. Tidak ada iman. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia. Betul. Iman dalam hati. Minggu lepas saya cakap hati itu ada berapa? Ada 4 hati kan? Ada 4 hati. Kita nak hati yang keempat. Lub. Orang Melayu kata lubuk hati. Lub, tempat. Ustaz belajar dulu kata dalam hati itu ada satu tempat, nama tempat menerima makna. Di situlah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lub, L-U-B-B, lub. Kalau bahasa Arab, bahasa Melayu, lubuk hati. Jauh dalam lubuk hati aku. Lubuk dalam hati ni berlubuk, apa je jauh dalam tu. Tetapi pemimpin negara kita dan negara lain yang maju ini, bila merdeka saja, mereka lupa. Ingat mereka segalanya. Bukan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak merdeka lagi. Kita tetap menjadi hamba sampai kita mati, sampai akhirat besok. Kita tetap hamba Allah. Macam mana hamba ini? Hamba ini bila dipanggil datang, bila disuruh pergi. Itu hamba. Maksud kita orang Islam, bila Allah suruh kita, kita buat. Amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan maknanya bila jadi pemimpin, semuanya bebas. Kita boleh sapu duit, kita boleh berjudi, boleh ambil perempuan, ambil kacau orang sini. Bukan. Kita masih tak bebas. Kita tetap hamba. Kita cuma merdeka daripada manusia. Yang ini ingat. Bila kita merdeka daripada penyembahan sesama manusia, tetapi kita tetap hamba. Kita tetap hamba. Jangan bebas daripada segala perkara ini. Ingat, ada batasan kita. Dikatakan orang Islam itu, orang kafir syurganya di dunia. Orang Islam syurganya di akhirat. Dunia ni ibarat penjara bagi kita. Ada halal, ada haram, ada harus, ada makruh. Ada semua itu. Bukan semuanya boleh kita buat. Baru-baru ni kita ditimpa fitnah. Kan? Raja Barat tahu tak kita jumpa fitnah? Banin tahu tak fitnah kita jumpa? Fitnah ini akan sentiasa berlaku kalau kita tak berhati-hati. Jadi berhati-hatilah. Sempena bulan merdeka ini, Ustaz seru diri Ustaz sendiri. Kadang-kadang cakap-cakap berdegar-degar macam ini kan, tiba-tiba Ustaz, Tuhan uji Ustaz pula. Tiba-tiba datang perempuan, nama yang datang. Ustaz Omar, I love you. Hancur saya ni lemah kat situ. Banyak antik. Lelaki lemahnya perempuan. Lelaki kelemahannya perempuan. Jangan sombong. Saya Ustaz macam mana pun Allah, saya perempuan, saya tak nak. Bohong. Laki-laki perempuan. Nabi Adam kalah dengan Siti Hawa. Tak harap kita panggil Nabi Adam bapak kita tu kan. Bila
Siti Hawa dilahirkan, apa jadi? Tuhan kata jangan pergi sini, jangan makan buah ni. Tapi Hawa kata apa? Try lah. Nombor 3 siapa? Syaitan. Merdekalah daripada syaitan. Yang ketiga, merdekalah daripada dengan syaitan. Ustaz selalu punya tu kadang-kadang. Ni Ustaz tahu pengalaman. Dia seletih nak buat kerja tu malasnya. Ustaz akan cakap, setan, pergi jauh lah, aku nak kerja ni. Cuba cakap sekali. Kalau betul setan lah, kadang-kadang takut diri kita sendiri. Kita ni memang setan lah. Ustaz kadang-kadang bangun, bila bangun pukul 4:30 pagi tu kan, ngantuk, Allah letihnya. Setan, bangun setan. Dia akan bangun. Kawan-kawan kita boleh nak subuh tu kan, mana bangun subuh, gerak dia. Setan, bangun. Kalau dia bangun, setan lah tu. Oh, kacau lah. Kalau bak terbalik, kalau cakap cepat dia dapat. Oh, tak boleh bangun lah Ustaz. Kalau bangun setan lah je. Bukan. Maksud Ustaz di sini, kita ingin sedar. Bebaslah diri kita, merdekakan diri kita daripada syaitan. Merdekakan diri kita daripada hawa nafsu. Hawa nafsu. Kenapa perkataan nafsu dan hawa itu disekalikan? Apa salah hawa? Biasanya lelaki, hawa itu perempuan. Bebaskan diri kamu daripada hawa dan nafsu. Hawa tu perempuan, nafsu tu ada pada lelaki. Bebaskan diri kamu. Bukan sampai tak ada nafsu langsung. Tengok, itu namanya mati bujuk. Ada nafsu, tetapi kita kawal nafsu ini. Faham Banat? Boleh kawal tak? Tak boleh. Maka istighfar banyak-banyak. Tak boleh juga puasa. Banding macam tu, tak boleh puasa. Saya tak boleh Ustaz, macam mana Ustaz? Dia datang menyerah Ustaz. Apa nak buat? Apa kena daya dah aku lemah Ustaz. Dan nyaman pun dalam nyaman dah. Aku tergajang ke kamu tahu. Kita terima kasih banyak kerana sudi mendengar seperti Ustaz. Sebab dah lama tak ceramah. Kau nak pilihan raya ni kan kena praktis ceramah Ustaz Syed. Ustaz kalau ceramah kadang-kadang berapi. Ustaz Syed nak takbir dia tadi ya. Ustaz kalau terus berapi-berapi ni, meja ni akan jadi 3 nanti. Ustaz entak-entak ni. Nasib baik pinggang sakit ni. Lawan, tetap lawan. Lawan sampai menang. Tak pernah lagi ya. Jangan main-main nanti kena. Yang tu dapat kau. Inilah semangat kita orang Islam. Tension kita. Jadi Ustaz berharap lagi sekali dengan ceramah berapinya Ustaz ini, seolah Ustaz rasa sedih. Itu Ustaz panggil penceramah daripada Seremban. Seremban datang sini. Tajuk dia khas apa dia? Ustaz bayar dia RM400. Campur makan minum habis RM1,000 satu hari. Apa dia? Kerja sosial kan? Tak sampai seminggu dapat kerja sosial. Apa barang ni? Sia-sia je aku buat. Betul? Yang lelaki ni kata, alah mandangnya kalau aku dapatkan senang. Macam tengok ni syafaat dah. Kena ingat, kita akan diuji. Agama Quran akan diuji. InsyaAllah lah balik rumah nanti apa buat? Balik rumah terus letak handset ni, tutup handset. Bukan tak tengok langsung, tapi berikan masa yang lama untuk mak ayah. Mak ayah nak tengok muka awak. Pernah satu orang suami isteri datang jemput saya, anak dia seorang lelaki seorang perempuan jemput saya, tu dia berhentikan. Kenapa? Dia kata saya tak sempat nak tengok muka anak saya Ustaz. Tahu-tahu dah besar je. Dia besar kat sini lah. Sekarang ni duduk Mesir. Saya tak bisa berhenti kau usaha anak saya. Kenapa? Saya rindu anak saya Ustaz. Kalau balik rumah dia masuk bilik, tak keluar-keluar. Habis tu besok nak balik besok, dia keluar bilik. Saya nak main dengan dia, saya nak tidur dengan dia, saya nak usap rambut dia, saya nak cium dia, saya nak peluk dia, saya nak suap makan dia. Tetapi dia duduk dalam bilik tak keluar main handset. Apa benda anak ni? Jadi balik nanti ubah sikap. Saya jadilah anak yang kesayangan ayah. Kesayangan mak, balik tutup handset ni. Mak apa khabar? Cium peluk, cium pipi dia, cium dahi dia, tengkuk dia. Rindu mak. Busuk pun cakap wangi. Mak bau siang bawang, bau lada, bau kunyit, bau ayam percik pun ada, cium. Wanginya mak, lamanya tak jumpa, rindunya mak. Peluk.
Ayah pun macam tu juga. Tanda sayang, dia akan keluar air mata nanti. Lepas tu cakap perlahan, mak, doakan saya, mak, saya berjaya, mak. Saya boleh hafal Quran, mak. Saya boleh berjaya SPM ni, mak. InsyaAllah. Peluk kuat-kuat. Jangan lepaskan pelukannya sampai mak tak doa lagi. Mak tak doa lagi. Boring aku, boring. Cakap dulu. Aku doa kau berjaya. Peluk kuat-kuat. Jangan sampai buka dah terkulai. Rupanya dah mati. Oh, itu namanya awak pembunuh upahan. Peluk ala qadar. Lelaki kadang-kadang sayang pada mak. Perempuan sayang pada lelaki. Ataupun kedua-duanya. Peluk, tunjukkan sayang. InsyaAllah Ustaz nak dengar siapakah mak ayah yang lama tipu dengan Ustaz. Ustaz, anak saya berubah Ustaz, masuk asrama, masuk tahfiz. Alhamdulillah, ni lah anak saya Ustaz. Apa dia? Dia duduk dengan saya, masak nasi. Allah seronoknya saya tengok. Kalau hari tu dia balik apa? Balik asrama terus masuk dalam bilik. Tak ada dah Ustaz, dah tak ada dah. Anak lelaki saya pun macam tu Ustaz, tak ada dah macam Ustaz, tak ada dalam bilik dah. Handset dia pun saya tak tengok dia pakai. Saya sekali je dia tengok. Banyak dia tolong saya. Dia ikut saya pergi masjid, dia ikut saya baca Yasin, pergi kebun, dia ikut sampai naik rimas sekali dia ikut pergi. Mak ayah awak rindu yang tu. Dia rindu yang tu. Mina, dia rindu tu. Ayah balik Ayah nak minum Nescafe Radik ke? Kopi Radik ke? Kopi kunyit hitam ke? Kunyit kelabu? Tanya dia. Bagi air. Layan. Mak jangan masak. Bagi air masak. Saya ada kursus kemarin masakan ni. Tahfiz. Ustaz Syed dah tunjukkan. Masak apa? Ubi rebus. Oh. Ubi rebus. Mak akan makan. Tak sedap pun dia akan kata. Sedapnya ubi rebus kau. Padahal bagi kambing-kambing pun terberak. Janji dengan Ustaz? Janji tak? Janji? Siapa tak janji ni mana dia tak merdeka lagi lah. Aku nak akan jadi kambing je lah. Janji tak mana? InsyaAllah janji. Jadi Ustaz nak tunggu telefon daripada mak ayah awak. Siapakah yang pertama telefon? Mungkin Mak Aziz dia pun. Assalamualaikum Ustaz, saya nak cakap ni. Kenapa? Aziz kan? Aziz. Allahu Akbar. Ustaz kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah anak yang soleh dan yang soleah. Dia hantar kat sini. Dia bukan suruh masuk. Lepas balik nanti masuk dalam bilik tengok handset tak. Dia hantar sini. Bila balik, jumpa dia balik. Peluk dia, cakap dia, hormat dia. Ini yang kita ajar dekat sini bukan? Kita ajar nanti balik jangan lupa masuk dalam bilik, kunci tau. Ada saya cakap macam tu. Buat yang terbaik untuk mak ayah. Sebab syurga letak di bawah tapak kaki dia. Okey, insya-Allah Ustaz tak ada apa nak cakap, dah banyak terotih kat sini. Ustaz terima kasih kepada Asatizah, pelajar-pelajar Bani dan Banat. Kemudian di rumah Banat kita dah naikkan 2 tingkat tu. Bagaimana dana, terima kasih banyaklah. Kumpul duit, kumpul sekarang kita naikkan 2 tingkat kat asrama Banat. Boleh tengok asrama Banat. Baik jam bawa nanti. Kita punya gangster. Alhamdulillah gangster okey insya-Allah. Salam saya tanya bagi jam kata alhamdulillah Ustaz, setakat ni boleh tahan lagi lah dia. Bagi jam pun dah pendapatan bertambah. Rumah Banat kita naikkan sebelah tu 2 tingkat. InsyaAllah lepas ni giliran tanah wakaf, tanah kebun kita pula. Jadi tadi 2-3 orang lagi telefon nak masuk. Dah masuk asrama. Sabar saya kata asrama kita katil semua reput-reput dah. Abang Azizul mula cakap dengan Ustaz. Bukan besi itu dah reput dia tu. Memang dah bengkok. Katil bengkok. Bila bengkok tu kamu tidur atas lantai. Besi bengkok. Ya Allah Akbar. Ustaz pernah tengok zoo negara. Spesies zoo negara ni yang begitu kan. Memang gitu lah. Dia pegang tu memang bengkok besi. Pernah tengok? Ustaz pernah tengok? Awak tak pernah tengok? Kalau tak pernah tengok, kita kemat rombongan khas ke zoo negara. Dia naik pegang tu. Bukan besi saja. Batu niasan pun di atas. Mungkin ada 2-3 ekor kat sini katanya.
Tak apalah. Itu saja. Kita kat kenduri kat sini. Kita kenduri depan ni maksudnya kita makan ramai-ramai. Banain macam biasa dekat luar, banat kat sini, kita makan kat sini nanti. InsyaAllah Ustazah Atizah pun makan dekat sini. Sekarang ni musim hujan. Yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak baik tu pun daripada Allah Subhanahu. Tetapi mulai lidah saja. Semoga kita Allah ampunkan kita. Marilah kita sama baca tasbih kafarah. Wassalatu wassalamu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.